Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama surah ini dinamakan dengan Al-Zalzalah ataupun Al-Zilzal kerana ia dimulakan dengan penceritaan tentang peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat sejurus sebelum hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Surah Al-Zalzalah ayat yang pertama. Ia adalah surah Madaniyah. Ibnu Katsir berkata ia adalah surah Makkiyah. Ya, ini mengambil pandangan daripada pandangan Imam Ibnu Katsir. Kenapa surah Makkiyah? Kerana ia terkait dengan surah-surah penceritaan berkaitan dengan akidah. Ya, ini tentang berlakunya perkara hari-hari yang kiamat, iaitu berkaitan dengan akidah. Maka pandangan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa ia ini surah Makkiyah. Tapi masyhur atau jumhur para ulama mufassirin mengatakan ia adalah surah Madaniyah. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir suratul Bayyinah ini tentang ancaman terhadap orang kafir dan janji baik kepada orang mukmin. Neraka Jahannam sebagai balasan kepada orang-orang kafir dan syurga-syurga sebagai balasan kepada orang-orang mukmin. Setelah itu di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan waktu pembalasan tersebut serta sebahagian dari petandanya iaitu gempa bumi dan penghamburan keluar segala isinya. Berhadapan dengan kenyataan ini timbul tanda tanya. Bilakah ia iaitu pembalasan itu akan berlaku? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menambah ancaman terhadap orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memberi pembalasan terhadap mereka ketika berlakunya gempa bumi tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya ingatlah akan hari kiamat, ketika itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula muka yang menjadi hitam legam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasib kedua golongan manusia tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adapun orang-orang yang muka mereka hitam legam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adapun orang-orang yang putih, yang muka mereka putih bersih. Surah Ali Imran ayat 106 dengan 100 yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kedua golongan tersebut di akhir surah ini dengan menyebutkan tentang kebaikan dan kejahatan yang walau sebesar zarah, namun mereka tetap akan merasakan balasannya. Baik. Kata Dr. Wahbah Adzuhaili hafizahullah, kaitan atau surah yang dibawakan perbahasan ini adalah surah yang terkait dengan suratul Bayyinah. Setelah mana adanya pembahagian hidup di dunia yang telah pun kita bicarakan pada pertemuan yang lepas, iaitu tentang manusia akan hanya ada dua pilihan pada hari kiamat, iaitu apa dia? Syurga ataupun neraka. Yang ini kita ambil kepada perbahasan akidah. Ya, dalam bab perbahasan akidah, manusia tidak boleh mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan ataupun menetapkan kepada sesuatu perkara yang terkait dengan manusia. Contohnya, kita doa kepada Allah, kemudian kita wajibkan, ya Allah, engkau suruh aku doa, maka engkau wajib untuk kabulkan doa aku. Ataupun kita buat solat ataupun melakukan solat, Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kita tidak boleh mewajibkan kepada Allah. Maknanya, ya Allah, aku dah solat, jadi jangan sampai aku melakukan kemungkaran. Maka dalam bab akidah tentang kebaikan atau keburukan, maka ia mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kebaikan itu Allah yang berikan, keburukan juga Allah yang berikan. Dan haknya Allah, maknanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, andai ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, dan andai ada orang yang dimasukkan ke dalam syurga, mudah-mudahan, maka dalam keadaan masuknya seseorang syurga ataupun neraka, itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hari ni ada orang kata, kenapalah orang tu kena COVID duduk kat rumah dah, rasa dah jadi macam pontianak dah, tak keluar rumah dekat 4 bulan, 5 bulan dah. Ada maknanya menjaga sungguh tak keluar, tapi betul-betul kena juga contohnya. Bermakna itu haknya Allah, terpulang kepada Allah. Macam contoh hari ni kita kelas, maknanya ada orang yang memang datang ke kelas dengan online ni apa semua, tutup ada orang tak tahu, ni contoh-contoh. Ada orang tu tak tahu pun rupanya kita dah 3 minggu online. Tiba-tiba dia datang kat Masjid Daeng Abdul Rahman. Tengok-tengok, loh kelas tak ada. Maknanya nak dikatakan, kenapa kelas tak ada ni patutnya buat kat masjid. Itu haknya kepada masjid. Itu contohnya. Bermakna, kalaulah ada satu sudut yang dikatakan bahawa itu haknya manusia, terpulang dia nak buat apa, terpulang kereta kita nak warna apa, suka hati dia lah. Tiba-tiba datang kat jumpa orang tu kan, kenapa kau warnakan kereta kau warna kuning, hodoh kau tak. Ya Allah, macam manalah mata kau mandang apa, itu hak dia. Bermakna setiap kepunyaan sesuatu itu haknya. Tetapi dalam waktu yang sama itu berakal. Maknanya akal mesti letakkan kepada apa peringkat bahawa Allah punya hak, Allah nak buat apa dalam menentukan syurga ataupun neraka. Tetapi disebabkan adanya satu perjanjian yang Allah kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memungkiri janjinya. Maka baru datangnya kepada perbahasan, iaitu dalam syariat. Maknanya orang ni masuk syurga sebab apa? Sebab amal soleh. Orang ni masuk syurga sebab apa? Sebab dia melakukan perbuatan yang baik-baik. Oh, dia solat, dia puasa, maka ada jalan untuk dia ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku dengan dosa yang setinggi gunung pun, maka engkau datang minta ampun, aku akan ampunkan. Secara syariatnya, ya, Allah memberi jaminan untuk dapat keampunan. Untuk akalnya, kita tak boleh nak mewajibkan Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan. Tetapi untuk memahaminya, Allah tak pernah memungkiri janjinya. Baik. Bila kita faham asas ini, maka tidak ada isu tentang kenapa orang ni masuk neraka, kenapa orang ni masuk syurga. Dia ni kenapa? Walhasil, ataupun ada satu orang yang memang kita kenal dekat dunia, yang memang buat maksiat, tengok-tengok dia masuk syurga dulu daripada kita, maka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyerahkan balik kepada dasarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka asas paksi ni yang kita nak sebelum cerita ni, maknanya penghujung kepada suratul Bayyinah, maka Allah ceritakan tentang bagaimana masa depan manusia dua sahaja, syurga atau neraka. Tapi waktu itu Allah berikan juga gambaran yang sangat dahsyat untuk orang-orang yang siapa ni? Orang-orang yang kafir dan ingkar. Dan Allah bawakan cerita dia apa? Orang kafir, orang yang ingkar ni, walau bawalah mana hujah pun, walau bawalah segala musibah pun, mereka tetap tak nak kembali kepada Allah. Jadi, dasar syariatnya, orang yang dah tak nak kembali kepada Allah, adakah mereka layak untuk dapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala? Baik, itu ada secara asasnya. Baik, maka kata Dr. Wahbah Ad-Duhaili, maka Allah setelah cerita tentang suratul Bayyinah, maka Allah bawakan pula gambaran balasan awal yang diberikan kepada orang-orang kafir. Kerana yang akan menghadapi kiamat hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam satu hadis kata Nabi SAW, bila mana hampirnya kiamat, iaitu setelah mana Nabi Isa turun dan kemudian negaranya aman, apa semuanya dalam keadaan baik, maka Allah akan hantar satu angin yang akan angin itu menyebabkan matinya semua orang-orang Islam pada waktu tersebut. Maka waktu itu akan didatangkan pada waktu itu sebab adalah kiamat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang kata tak sabarlah rasanya nak tengok macam mana kiamat berlaku, yang tu doanya apa? Doanya nauzubillah lah. Sebab apa yang hidup untuk sampai merasai kepada kiamat adalah hanya untuk orang-orang kafir, nauzubillah. Baik. Dan kemudian dalam surah ini Allah bawakan apa? Iaitu tentang gambaran pembalasan orang-orang kafir, iaitu dengan diletakkan kepada wajahnya. Dalam bab wajah, pada hari kiamat, disebutkan dalam satu riwayat itu, orang-orang yang akan diberikan kepada bersih wajahnya itu dengan seumpama putih kekuningan. Orang yang hidup di dunia yang paling cantiknya Rasulullah SAW putihnya kemerahan. Kenapa putih kekuningan?
kerana orang yang di syurga ataupun orang yang berada pada hari kiamat, apa yang dia makan itu tidak menjadi kepada darahnya, tapi dia hanya cuba macam suka-suka ataupun nak merasakan nikmat-nikmat makan sahaja. Ini tidak menjadikan sebab untuk dia sihat atau seumpamanya. Dan Allah sebutkan iaitu pada akhir surah, iaitu berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan, walau sebesar darah, maka mereka akan tetap akan merasakan balasannya. Baik, itu masuk kandungan surah. Kandungan surah gaya bahasa dan tema surah Madaniyah ini hampir menyamai gaya bahasa dan tema surah-surah Makkiyah kerana ia menceritakan tentang bencana besar dan kesukaran pada hari kiamat. Maknanya menyamai gaya tema surah Makkiyah macam disebutkan pandangan Imam Ibnu Katsir, iaitu kenapa? Sebab dia menceritakan bencana yang besar dan kesukaran pada hari kiamat. Surah ini mengandungi dua matlamat utama, iaitu yang pertama menjelaskan tentang malapetaka, keretakan dan gegaran yang amat dahsyat pada hari kiamat. Segala yang berada di atas bumi akan runtuh. Manusia yang sudah mati akan dikeluarkan dari perut bumi dan kubur masing-masing. Pada hari itu bumi akan menjadi saksi ke atas setiap manusia mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mereka di atas permukaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Yang kedua menggambarkan episod kiamat di mana semua makhluk tampil menghadapi perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan menerima balasan masing-masing. Mereka dibahagikan kepada dua golongan. Golongan yang bahagia akan menuju ke syurga, insya-Allah, amin. Manakala golongan yang celaka akan menuju ke neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari itu manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing. Maka dua perkara utama, gambaran kiamat dan juga dalam keadaan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesaksian manusia akan bumi, iaitu bumi akan jadi saksi, wahai Allah, si fulan ni kakinya berjalan ke masjid, wahai Allah, si fulan ni gunakan tangannya, wahai Allah, si fulan, pelbagai. Maknanya menjadikan kepada setiap perbuatan itu akan disaksikan oleh bumi pada waktu tersebut dan juga akan diletakkan kepada jalan kebahagiaan ataupun jalan kecelakaan, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita teruskan kepada sebab turun surah. Orang-orang kafir kerap bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Mereka bertanya, bilakah datangnya hari kiamat itu? Bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar? Bilakah datangnya hari pembukaan, iaitu acara pengadilan yang dikatakan itu? Semua ini pertanyaan orang-orang kafir. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan begini je, kita akan lihat satu, orang-orang yang sedemikian dia akan mempertikaikan Allah Azza wa Jalla. Maknanya contoh di zaman kita hari ini yang dia buat salah atau membuat maksiat, kemudian ada orang tegur dia, kemudian ada kita pun dia akan bercakap, "Alah, kalau betul aku ni salah, tak ada pun balasan yang Allah bagi kat aku." Contohnya begitu. Ada maknanya di zaman kita hari ini sedang melalui fasa tersebut. Kita buat salah, kemudian ada orang tegur, kemudian kita cakap, aku buat salah lama dah, Allah tak beri balasan pun. Nampak tak? Perangai begini dia akan ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebagaimana juga golongan orang yang mempertikaikan para ulama, jangan risau sebab itu memang akan berlaku sampai hari kiamat kerana mereka bukan mempertikaikan para ulama lagi, bahkan mereka pernah mempertikaikan Nabi SAW. Contoh, ketika mana Nabi dalam peperangan Khaybar, kalau tak silap saya, Khaybar. Nabi SAW menang ke Tabuk ataupun dua perangan tersebut. Tapi Nabi SAW waktu itu sedang mengagihkan harta rampasan perang. Ini harta rampasan perang. Saat mana Nabi sedang agih, datang satu orang lelaki kepada Nabi SAW. Pada waktu itu apa kata lelaki tadi? Ya Muhammad, adil ya Muhammad. Disebut pada Rasulullah, wahai Muhammad, berlaku adillah dalam pembahagian, wahai Muhammad. Allah. Nah, ini datang kepada siapa ni? Nabi. Maknanya dia suruh kepada Nabi SAW apa? Untuk suruh dalam keadaan berlaku adil. Maka Nabi kata apa?
wahai manusia, kalaulah orang ini, kata Nabi, tunjuk dalam dirinya, kata Nabi, kalaulah orang ini engkau meragui akan keadilannya, siapa lagi yang engkau ingin percaya akan keadilannya? Maka di zaman kita hari ini sama juga. Situasi orang-orang kafir yang mempertikaikan Allah, kan, mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan Allah, merendah-rendahkan Rasulullah, itu semua hakikat yang Allah zahirkan berlaku di zaman Nabi SAW akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau kita gini ada orang pertikaikan kita, jangan 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 rasa nak cepat touching. Baru kena tegur sikit, tom yam kau masak ni macam ni ke? Tak payah nak touching. Hari ni apa-apalah. Kita pakai baju, kemudian kita orang pun cakap, tak sesuai, muka kembang macam ni, pakai baju garis semua nampak kembang lagi. Lantaklah dia, faham tak? Maknanya, itu terpulanglah pada orang. Tak payah nak touching sangat, merajuk, terus nak datang kelas, kena marah sikit. Tak payah. Sebab Nabi SAW sendiri dipertikaikan akan keadilannya. Jadi apakah kita hari ini? Cuma kita punya zaman sekarang ni dia touching banyak. Lagi orang Johor ni tak boleh tinggi-tinggi suara. Dia tinggi suara sikit je touching. Dia tak boleh tinggi suara je terus cakap Astaghfirullahalazim, terperanjat saya. Ustaz ni garang. Time dia menjerit tu, time dia main pocor-pocor tu, dia tak fikir. Contoh. Baik. Allah. Itulah cerita dia. Cerita. Maknanya, golongan-golongan ini, dia akan ada sampai hari kiamat mempertikaikan kepada Allah dan mempertikaikan kepada Rasulullah SAW. Baik, maka begitulah juga ayat-ayat lain yang seumpama dengannya. Oleh kerana kerapnya pertanyaan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada mereka di dalam surah ini tentang petanda-petanda kiamat sahaja, supaya mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu perkara tersebut. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menentukan hari soal siasat, hari perhitungan dan pembalasan tersebut. Kata ulama mengatakan bahawa kenapa berlakunya hari penghisaban, kerana di situ nak tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil di dalam menentukan keadilan kepada seluruh manusia pada waktu tersebut. Makanya dikatakan para ulama, begitu juga kena rasa syukur, iaitu berlakunya kiamat itu juga perlu rasa syukur. Ini makamnya wali lah, makam-makam yang masya-Allah orang-orang yang soleh. Kerana di situ apa dia akan nampak keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi. Maka menunjukkan kegembiraan mereka, para ulama, mereka mengatakan bahawa kalau hari pembalasan itu adalah hari kegembiraan bagi orang yang dizalimi, kerana di situ adalah keadilan yang tidak akan ada tolak bandingnya, adalah keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kelebihannya. Ini kelebihan melalui kepada bacaan surah Az-Zalzalah. Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhum telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibn Amru ibn al-As, katanya radhiyallahu anhuma, katanya. Ini sahabat Nabi, sahabat Nabi, ayahnya juga sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibn Amru ibn al-As. Dia ayahnya Sayyidina Amru al-As. Ini orang yang sahabat Nabi yang sangat cerdik. Sayyidina Abdullah ibn Amru ibn al-As, itu anak dia, dua-dua sahabat. Ayahnya sahabat, anaknya sahabat. Saat Rasulullah SAW wafat, umur anak ni, itu umurnya Sayyidina Abdullah ibn Amru ini, umurnya lebih kurang dalam 20 tahun. Wafatnya pada tahun 68 Hijriah, lebih kurang 66 ataupun 68 Hijriah. Ini perawi hadis yang antara yang terbanyak juga disebutkan, iaitu sehingga 700 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amru ibn al-As radhiyallahu anhu. Baik, apa kata dia? Pada satu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Bacakan, ya ini ajarkan kepada aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sabda Rasulullah SAW kepadanya, ini nak katanya, kalau ada orang jumpa dengan saya, kalau ada jumpa dengan contoh jumpa dengan saya, "Mam, boleh tak ajar saya, Mam?" Automatiklah kita akan tanya apa? Ajar apa? Tapi Nabi SAW ajarkan kepada aku wahai Rasulullah, Nabi tahu apa yang diperlukan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Nak menunjukkan apa? Semua ilmu
ada pada Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika mana jumpa dengan Rasulullah SAW, doa Nabi dan akhirnya menjadi kepada turjumanul Quran. Antara mufassir pada zaman Nabi SAW adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nak katanya apa? Duduk dengan Nabi, alim sungguh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tak ada pergi kelas kedoktoran, dia tak ada pergi kelas-kelas tuition, dia tak ada pergi kelas, akhir rujuknya Nabi SAW tentang kalau makan gini macam mana Rasulullah, kalau gini macam mana Rasulullah. Maksudnya segala bentuk rujukannya kepada Rasulullah, akhirnya dia menjadi pakar doktor, maknanya pakar rujukan tentang perubatan oleh semua para sahabat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW ni adalah antara orang yang mempunyai semua ilmu. Jadi jangan pandang Nabi pakai jubah saja. Kerana hari ini orang punya pemikirannya cetek sungguh. Maknanya tengok tentang Nabi dalam peperangan, tengok Nabi dalam berpolitik, tengok Nabi dalam berurusan niaga. Kita hari ini tengok Nabi dalam bab solat sahaja, dalam bab puasa sahaja. Dalam bab yang lain-lain tak pernah diikutkan kepada Nabi SAW. Maknanya apa? Di zaman kita hari ini meletakkan ceteknya akal kita pandang kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi, bila mana pergi perang, matanya jatuh. Bawa mata tu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni mata aku jatuh. Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya kalau engkau sabar, syurga akan dapat kepada engkau. Maka sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ada isteri dekat rumah. Aku takut kalau balik mata aku tak ada, isteri aku tak suka pada aku. Maka kata dia, mata itu kembalikanlah ya Rasulullah. Ni katanya, kalaulah ada orang kata, balik kepada Rasulullah tu syirik, ni sahabat lebih syirik ni. Sebab yang baikkan mata kita tu siapa? Allah. Dan yang maknanya semua hakikatnya Allah. Tapi para sahabat tahu mana tempat yang paling terbaik untuk dapatkan bantuan Allah, Rasulullah. Jadi sahabat ni akhirnya Nabi ambil matanya, dan disebutkan dalam riwayat hanya ditepuk sikit. Kalau mata kita keluar aja, jangan buat macam tu. Takut sebelah mata yang terkeluar lagi, faham? Dia ambil, pernah dengar cerita Rasulullah tu, dia ambil mata, bukan masuk lagi dah. Memang insya-Allah ke kubur terus, faham? Yang tu kena pergilah doktor. Tapi nak bagi tahu, nak tunjukkan, sahabat jumpa siapa? Rasulullah. Dan bagi tahu Rasulullah terus bersihkan. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, mata aku dah dapat, tapi syurga tolong jangan lepaskan aku. Maknanya dua-dua sahabat ni minta pada Rasulullah. Satu hari sahabat Nabi pergi perang, pedangnya patah. Pedangnya patah. Kata dia, ya Rasulullah, pedang aku patah, aku tak boleh nak pergi perang. Maka Nabi tengah duduk, Nabi ambil satu ranting, kata Nabi, pergi perang. Dibagikan ranting. Tapi sahabat tadi apa? Yakin sungguh dengan Nabi. Maknanya yakin dengan orang yang namanya Muhammad SAW, seorang utusan Allah, tidak pernah cakap yang pendustaan, diberikan ranting. Pegang ranting, yakin itu datang daripada Nabi, terus Allah tukarkan pedangnya, dan dikatakan sahabat tadi, pedang yang digantikan oleh Allah daripada ranting ke pedang yang betul, waktu tersebut, kata dia, pedang itu lebih tajam daripada pedang yang pernah digunakan sebelum itu. Maknanya apa? Balik semula kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi semua jumpa Rasulullah. Sama juga kita je. Kalau ada masalah, perbanyakkan solawat dengan Nabi. Kalau ada kerungsingan dalam kekeluargaan, perbanyakkan solawat pada Nabi. Ada masalah dalam keluarga anaknya, banyakkan solawat pada Nabi. Cukup dan yakin, itulah jalan yang ampuh dan paling ampuh untuk dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah sampai kalau kita dah sakit jantung, selawat lagi, faham tak? Dia selawat je. Pergi jantung haji tu dah berlubang. Tak apa, Allah ada. Rasulullah akan tolong aku ni, selawat. InsyaAllah yang tu pun akan mati lebih cepat daripada kebiasaan. Faham? Maknanya yang kalau dah memang nampak orang tu aksiden, kau angkutlah pergi hospital. Tak payah nak selawat lagi kat tengah-tengah jalan tu. Faham? Jadi maknanya kena nilaikan sesuatu, apa yang kita perlu buat dengan situasi dia adalah bersolawat penuh kepada Nabi SAW. Buat dalam keluarga terutamanya. Mulakan dengan keluarga dulu. Duduk dengan lelaki, duduk dengan suami, anak-anak, baca selawat tafrijiyah 10 kali dulu. Tak apa, mulakan yang sikit-sikit. Kalau 3 kali itu pun rasa macam, ya Allah hausnya, baru 3 kali haus. Tak apa, berhenti 3 kali. Lepas dia selawat 3 kali, dia makan insya-Allah 10 pinggan. Tak apalah, tak apa, yang penting dimulakan dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Apa dia tak masuk pula dah aku. Ha tu. Maknanya sahabat datang, ajarkan kepada aku ya Rasulullah, Nabi terus bagi tahu. Maknanya Nabi tahu tentang apa yang dihajati oleh sahabat-sahabat yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Baik, maka sabda Rasulullah SAW kepadanya, bacalah 3 surah yang bermula dengan huruf Ra. Lelaki tersebut berkata, usiaku telah lanjut, hatiku sudah keras, sukar menghafal, dan lidahku pula sukar untuk mempelajari surah-surah yang panjang. Sabda baginda SAW, bacalah surah-surah yang bermula dengan Hamim. Wah, tu dia lagi panjang. Tak, kalau Ra tu maknanya apa? Ada alif lam mim ra, alif lam ra, tu panjang. Kata Nabi, kalau tak dapat, bacalah yang Hamim. Oh, ni bukan Hamim sahaja saja. Ada, bukan baca ikhlas tu 3 kali ikhlas. Ada, tu bukan. Maknanya yang dibaca huruf Ra tu, maknanya alif lam mim ra, surah-surah yang ada Ra tu. Alif lam ra. Itu yang dituntut oleh Nabi SAW. Maka kata sahabat ni, usia aku panjang, lanjut dah, hati pun keras, dia ni susah nak hafal. Lidah aku pula sukar untuk mempelajari surah-surah yang panjang. Nabi bagi yang offer lain pula. Itu apa dia? Hamim. Itu pun panjang. Kita tengok alif lam mim Baqarah tu yang ulang 1 sampai 5 tu tak pernah khatam. Baik. Kemudian Baik, lelaki tersebut mengulang semula alasan yang pertama tadi, lantas baginda SAW bersabda, bacalah 3 surah yang bermula dengan tasbih. Subhanallah, yusabbihulillah, itu semua tasbih-tasbih yang ada. Baik, maka di sini je kalau buka dalam kitab perbahasan Maharatul Quran, keutamaan dalam Al-Quran, bila ayat ataupun hadis ini nak bagi tahu, itulah peringkat surah-surah yang paling agung. Maknanya alif ada yang huruf Ra, kemudian Hamim. Sebab tu kalau ada satu zikir Hizib An-Nas, itu ada saya bacaan selepas Zuhur, dia akan ada bacaan-bacaan selepas asar pun ada juga, iaitu dia akan baca dengan huruf-huruf hijaiyah. Dalam kitab Jauharul Mawhub wa Minabbihatil Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, juga ada mengajarkan pengamalan untuk menggunakan kepada Ismun A'zam, iaitu nama-nama yang agung. Contoh kalau orang sembahyang sunat duha, doanya mesti kepada ya Allah, ya Wahid, ya Jawad, ya Wajid, ya Jawad, infahna minka bi nafkhati khair. Disusun oleh ulama dengan Ismun A'zam, iaitu nama-nama yang agung. Untuk doa salat sunat hajat, dia ada doa untuk nama-nama yang agung. Baik, dalam bacaan Al-Quran ada surah-surah yang diletakkan, maka huruf-huruf hijaiyah itu akan diletakkan oleh para ulama sebagai satu kalimah-kalimah yang ampuh. Maka sebab itu Nabi sebut alif lam mim ra, alif lam ra, kemudian baru datang Hamim. Maka ulama kumpulkan daripada semua fadilat-fadilat yang Nabi SAW sebutkan, maka mereka akan baca alif lam mim, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, hamim ain sin qaf. Ini diajarkan kepada kita amalan untuk mempraktikkan kepada bacaan-bacaan surah daripada huruf-huruf hijaiyah. Okey, jadi peringkatnya begitulah. Bukan kita baca Hamim kemudian rokok. Faham Baik, kemudian maka kata Nabi SAW, kalau gitu tasbih, maka bacalah tasbih. Namun lelaki berkenaan terus mengulang alasannya tadi dan berkata, tapi ajarkan kepadaku satu surah yang meliputi semua itu. Maknanya alif lam mim apa semua itu meliputi semua itu. Wahai Rasulullah, lalu baginda SAW membacakan kepadanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Selepas selesai sahaja baginda membacanya, baginda SAW pun beliau berkata dengan puas hati, demi yang mengutuskan anda sebagai nabi dengan kebenaran, aku tidak akan minta tambahan lebih dari ini selama-lamanya. Kemudian lelaki tersebut pun beredar sabda Rasulullah SAW, berjayalah lelaki itu. Maknanya disebutkan dengan telah mendapatkan kemenangan kepada lelaki tersebut. Baik, maka dalam ayat ini, dalam tentang kelebihan surah ini, maka suratul Zalzalah adalah meliputi kepada semuanya tadi. Baik, dekat
Perbahasan panjang lagi. Maknanya para ulama kaji pula kaitan surah ni dengan kaitan surah lain tu apa. Sebab ada juga pandangan ulama melalui kepada hadis Nabi SAW yang mana seluruh isi Al-Quran dia akan terkandung di dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah semuanya akan terkandung dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu je orang-orang lama kita, orang-orang tua kita baca Bismillah saja insya-Allah dapatlah kesembuhan dan pertolongan daripada Allah. Sebab yakinnya dengan kalimah Bismillah tadi itu. Tapi dalam keadaan nak menunjukkan bagaimana mereka yakin dengan Bismillah kerana itu adalah kepada induk Fatihah. Maka dalam Fatihah dan di seluruh Al-Quran. Dan penghujung lagi dalam satu perbahasan ulama dalam kitab Imam Suyuti itu kata dia apa, sesungguhnya seluruh Fatihah ada pada Bismillah dan seluruh kalimah Bismillah hanya ada pada huruf ba. Ni pening kita nak belajar ni, tak apalah. Kan elak dia sampai ke tua je ba tak baca Quran juga Baik. Itu baik, itu satu bab. Tapi dalam tentang kelebihan ini dikatakan oleh Dr. Abad Zuhaili hafizahullah yang Nabi SAW ajarkan satu surah yang meliputi semua tadi. Maka apa yang dikait dengan Alif Lam Ra, apa yang terkait dengan surah Hamim, apa yang terkait dengan tasbih, maka semua surah-surah itu ada terkandung dalam suratul Zalzalah. Jadi adakah kaitan-kaitan tadi dengan sama dengan hadis pandangan ulama yang lain? Maka kata ulama ia berbeza. Kerana suratul Zalzalah ini gambaran kepada seluruh. Maknanya apa yang dikaitkan dengan perkara-perkara hari kiamat. Dia tak terkait dengan seluruh Al-Quran. Itu cerita ringkasannya begitu. Baik. Kemudian Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggilkan lelaki itu bertemu denganku. Lelaki tersebut pun datang semula bertemu dengan Rasulullah SAW. Baginda SAW berkata, aku telah diperintahkan Allah untuk merayakan hari raya Korban. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai hari raya bagi umat ini. Lelaki tersebut berkata, kalau saya hanya memiliki seekor kambing betina, manihah, iaitu kalimahnya dalam bahasa Arab manihah. Apa pendapatmu? Bolehkah saya berkorban dengan kambing itu? Tidak. Jawab baginda SAW, memadailah engkau mencukur rambut, memotong kuku, mengandam misai, dan mencukur bulu ari-ari. Itulah bentuk korbanmu yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini berlaku sebelum dibolehkan berkorban dengan kambing betina. Seluruh mazhab fiqh mengharuskan seseorang Muslim berkorban dengan kambing betina. Cuma yang lebih afdal ialah kambing jantan. Maknanya hadis ini diceritakan penuh. Maknanya apa yang berlaku kepada orang tadi, Nabi SAW beritahu tentang perintah raya-raya korban. Dan ini istilahnya kalau kita pandang kepada Al-Hakim, iaitu yang maha bijaksana dan bahkan pemutus keputusan, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hakim. Maknanya apa saja yang berlaku dalam syariat agama itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW macam mana? Nabi ini adalah orang yang mempraktikkan bagaimana hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan pemutus keputusan yang memang Nabi ini adalah antara orang yang memang pemberi keputusan. Contoh, berlaku satu masa sahabat Nabi SAW, saya terlupa nama dia. Sahabat ni buat korban sehari sebelum raya korban. Ya, sahabat Nabi ni dia sembelih lembu sebelum lagi sembahyang hari raya. Maka waktu itu datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku ni dah korban sebelum lagi daripada sembahyang hari raya. Maka adakah itu dikira korban? Kata Nabi SAW, ya, untuk engkau korban, untuk orang lain tak boleh. Maknanya dalam keadaan Nabi SAW membenarkan perkara tersebut. Baik, makna kata ada satu pemutus keputusan yang kata Nabi kata engkau boleh, yang lain tak boleh. Sama juga berlaku di zaman maknanya apa, pemutus keputusan itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai satu isyarat nak menunjukkan Nabi adalah pemutus kepada hukum yang berada di muka bumi. Maka sama juga kes sahabat ni. Bila dikatakan, ya Rasulullah, aku nak kambing betina ni, aku ada. Maka boleh tak ke korban? Maka waktu itu kata para ulama, perkara ini berlaku sebelum korban dibenarkan untuk korban dengan kambing betina. Maka dalam hal ini, dikatakan apa? Maka diajar oleh Rasulullah SAW,
kalau kamu cukur rambut, potong kuku, maksudnya bercantik-cantik dan berhias, itu pun sudah dapat dalam keadaan dikorbankan. Baik. Maka dalam pandangan hukum fiqh yang lain, ada yang membenarkan bahawa boleh kita buat korban ayam. Korbannya ayam. Tapi yang kalau dah daripada datang Masjid dengan Abdul Rahman ni, tak payah kereta Vios, kan? Kemudian X70, kemudian Mercedes, kemudian BMW, yang memang bukan kereta kancil lah senang kata. Lepas tu dia sibuk nak ambil hukum fatwa. Saya nak hukum fiqh yang korban tu boleh, ayam tu boleh Ustaz. Tak, kalau jumpa dengan saya minta dia untuk kambing tu 8 ekor. Tak? Kalau dah pakai kereta membesar kedabak, tiba-tiba kalau tengok korban nak pakai ayam, tu bukan korban, tu kedekut haji bakhil. Memang tahap dewa lah kedekut dia tu. Baik. Maka ada pandangan hukum fiqh yang mengatakan boleh korban ayam. Baik. Maka kenapa ada rukhsah-rukhsah sedemikian? Maksudnya keringanan sedemikian? Kerana nak tunjukkan bahawa di situ ada datang perbuatan yang pernah dibuat oleh baginda Nabi SAW. Tetapi syarat untuk korban ayam, orang tu memang miskin sungguh, fakir sungguh, tapi dia nak juga buat korban. Tapi dia ada ayam, ayam tu baru dibenarkan. Hari-hari kita makan siakap, miskin celah mana? Siakap ni kalau dari kat Masjid Abdul Rahman ni kan, kat kafe tu, hari-hari Senin makannya tak adalah, makan apa korma cicah dengan cuka kan. Try lah doktor, cuba try buat kan, korma dengan cuka, makanlah waktu sarapan hari Senin nanti tu. Obat terus tukar corona waktu tu kan. Baik, kita sambung terus. Itu yang pertama lah, hadis yang pertama. Baik, hadis yang kedua tentang kelebihan kepada surah ini. Imam At-Tirmidzi, ini kalau ketepatan bacaan pandangan nama Imam At-Tirmidzi itu memang ada 3, Tarmizi boleh, Turmizi boleh, ataupun Tirmizi, baris atas, bawah, depan. Tapi yang paling tepat adalah dengan dibaca baris bawah, iaitu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis tersebut diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibni Malik. Pada satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabatnya, adakah kamu sudah berkahwin? Beliau menjawab, belum lagi wahai Rasulullah SAW. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk berkahwin. Sabda Nabi SAW, bukankah kamu memiliki? Dia ini dengan boleh membaca Qul huwallahu ahad, SAW memberikan dengan jawapan sedemikian. Ya, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda SAW itu sepertiga Al-Quran. Sabda baginda SAW lagi, bukankah kamu memiliki, yang ini boleh membaca idza jaa nasrullahi wal fath? Katanya ya. Sabda baginda SAW itu adalah 1/4 Al-Quran. Sabda baginda SAW lagi, bukankah kamu ada qul ya ayyuhal kafirun? Benar. Jawab lelaki tersebut, sabda baginda SAW itu adalah 1/4 Al-Quran. Jadi 1/4 itu suratul Nas dan dengan suratul Kafirun. Sabda baginda SAW, bukankah kamu ada idza zulzilatil ardh? Jawabnya ya. Sabda baginda SAW itu pula adalah 1/4 Al-Quran. Jadi pergilah berkahwin. Ni faham dah, jangan pakai zahir hadis. Nah, jangan kahwinkan anak dengan baca surah ni je, faham? Dia zaman sekarang ni jumpa masyarakat yang dia faham zahir hadis tu yang jadi payah tu. Dia keluarkan hukum hakam melalui kepada zahir hadis. Baik, kata ulama, hadis ini cerita tentang kelebihan. Maknanya khusus Nabi nak sebut kepada manfaat kepada 4 surah ini. Maknanya apa? 4 surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas 1/3, An-Nas 1/4, Kafirun 1/4, Idza Zul 1/4. Maknanya dalam keadaan diletakkan kepada kelebihan. Cuma kelebihan surah itu dikaitkan dengan sahabat yang nak berkahwin. Kenapa Nabi beri syarat sedemikian? Sebab sahabat ni susah nak kahwin. Sama juga sahabat Nabi SAW, Sayyiduna siapa? Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Harithah. Ada sahabat Nabi jumpa dengan Rasulullah SAW,
katanya ya adakah engkau sudah berkahwin? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu itu dia dekat Madinah, kemudian jumpa dengan Rasulullah. Kata Nabi, engkau dah berkahwin ke? Kata Sayyidina Abdurrahman, dah ya Rasulullah. Maka waktu itu Nabi kata apa? Buatlah majlis walaupun dengan seekor kambing. Dalam perkahwinan Sayyidina Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Safiyah, Nabi cuma makan majlis kahwinnya itu dengan gandum, dengan dicicah kepada sup. Maknanya ada majlis-majlis yang ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi, kalaulah hadis yang Nabi suruh sahabat tadi buat majlis, yang sahabat ni pula Nabi suruh baca Quran je. Jadi nak tunjukkan apa? Ini namanya hukum fiqah yang pelbagai dibawakan oleh perbahasan para ulama. Jadi jangan ambil zahir hadis. Zahir hadis ni maknanya secara jelas hadis tersebut kita tak boleh zahir. Dia kena takdir kepada apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi para ulama, contoh, ni faham tak faham ngangguk je dulu. Faham tak faham ngangguk je dulu. Kata Nabi dalam satu hadis apa wa man adali waliyan faqad adantuhu lil harbi, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi wali aku maka dia telah isytihar perang dengan aku. Maknanya Allah beritahu siapa yang mengisytiharkan permusuhan dengan para walinya maka dia akan tergolong dengan orang yang akan berperang dengan Allah. Secara logiknya takkan Allah nak perang dengan hamba? Dan kalaulah betul berperang, agak-agak boleh menang ke? Babailah. Ada Abrahah yang bawa gajah besar gedabak tu pun senang, simple sungguh untuk Allah musnahkan. Tiba-tiba kita rasa nak berperang. Baik, berperang di sini kata ulama, antaranya Maulana Zakaria Al-Ansari, orang yang diperangi oleh Allah, maka Allah akan beri balasannya apa? Akan mati dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ada maknanya, orang yang kalau dia memusuhi wali Allah, Allah kata apa dengan jelas? Hadis tadi, berperang. Adantuhu. Baik, kalau makna perang, apa maknanya? Patutnya peranglah. Angkat senjata atau bergaduh. Kalau contoh orang Melayu kan gaduh mulut je kan. Engkau ni pegang tu contohlah kan. Dia berpegang mulut. Dia berpegang mulut, tak berhenti pegang mulut. Bagi adakah itu dalam gambaran perang? Tak. Maka ulama letakkan apa? Bukan. Maknanya Allah beri balasan su'ul khatimah. Dia akan diberikan kematian yang terburuk. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dalam hadis tu pula cerita lain. Cerita sambungannya. Ni saya nak bagi gambaran zahir hadis tu. Maknanya maka pada waktu itu Allah cerita lagi, iaitu sesungguhnya Allah ni suka kepada orang yang buat satu fardu, tapi kalau dia buat perkara-perkara yang sunat, Allah akan jatuh sayang dengan dia. Siapa yang Allah sayang, Allah jadi mata ni itu penglihatannya, tangan pergerakannya, kaki perjalanannya, semua itu daripada bantuannya Allah SWT. Baik, kata ulama, hadis ini khusus untuk para wali. Satu bab lain pula, kata ulama, hadis ini adalah jalan syarat nak jadi wali. Jangan dengan jalan istiqamah. Maknanya jangan dengan jalan istiqamah baru dapat peringkat wali. Maka kena jaga fardu, kena jaga yang sunat, digandakan kepada yang sunat, akan datangnya kasih sayang Allah. Maknanya je, nak faham satu-satu hadis, bukan kita baca zahir hadis. Ada zahir hadis. Maknanya kalau contoh zahir hadis tu tak ada, contoh maulid, sambutan maulid, Nabi memang tak pernah sebut pun. Nabi kata, alaikum bil maulid, hendaklah kamu semua bersama dengan majlis maulid. Nabi tak pernah sebut. Baik, maka nak dikaitkan dengan macam mana perbuatan maulid tu? Maka datang pandangan ulama hukum hakam yang terkait. Sama juga dengan apa yang hari ini orang kata zaman sahabat tak pernah membuat maulid, zaman yang satu. Jadi bermakna yang bermula untuk buat maulid adalah Syiah. Tuk yang kita buat sama maulid ni disyiahkan. Ada yang selawat pada Rasulullah apa semua, terus dikatakan Syiah. Ini perbuatan orang yang faham hadis secara zahir. Dia nampak macam mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia kalau kena gini sekali baru tahu tak kembali Quran dengan Sunnah ke Quran dengan Sunnah. Tapi belajar hadisnya pendek-pendek. Faham? Okey. Baik. Apa tadi aku nak cerita dalam marah itu? Cerita kelebihan surah. Jadi Nabi SAW terkait tadi, maknanya ada sahabat Nabi yang Nabi suruh buat majlis. Ada yang sahabat Nabi yang Nabi sendiri makan dengan daripada gandum. Jadi adakah bertentangan dengan hadis tadi? Maknanya sampai satu sahabat yang Nabi kata, tak apa, engkau baca Quran dan kemudian nikahlah.
Maknanya ada mahar yang pada waktu tersebut boleh hanya dilepaskan dengan Al-Quran. Kalau di Indonesia aja, dia banyak tempat-tempat yang mahar untuk perkahwinannya adalah baca Quran 30 juzuk. Maknanya si suami nak berkahwin, maka waktu itu dia kena baca Quran 30 juzuk, hafal Quran, Masya Allah. Ada. Kalau kita Fatihah ilan nas, dia jadi wa Fatihah wan nas. Ada waladhdallin, sambung alif lam mim. Qul a'udzu birabbin nas, dia terus surah An-Nas terus. Dia tak ada sampai Baqarah tu semua, dia tak jumpa dah tu. Ada dia kita wan nas. Baik. Maka ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan surah ini diletakkan oleh khas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam waktu nak menunjukkan apa dia surah ini seperempat Al-Quran. Boleh? Jadi insya-Allah sekarang pukul 10 pagi 9.58. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dahulu pertemuan melalui kepada perbahasan surah Az-Zalzalah. Nanti insya-Allah pada minggu hadapan ingatkan saya kita nak cerita tentang sedikit berkaitan dengan pemanfaat surah ini, itu secara detailnya. Kalau ada kesempatan insya-Allah macam mana praktikalnya itu kita akan cuba kongsikan pada pertemuan minggu hadapan insya-Allah. Jadi ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah apa sahaja yang kita dapatkan pada pagi ini adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha dan Allah Subhanahu wa taala berkati dan Allah jadikan kita asbab kebaikan. Kesungguhan kita yang kita dapat hari ini, kena bayar internet tak memasal kan 3 minggu ni, yang kena pakai hotspot, kemudian dalam rumah pun nak kena bersolek, contoh. Mudah-mudahan kepayahan itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keampunan, diberikan kasih sayang, diberikan afiah, kesembuhan kesemua kepada mereka yang dalam diuji oleh Allah dengan kesakitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati akan pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah redha dan insya-Allah sampai hubungannya kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa pada minggu hadapan sambungan melalui ayat yang pertama, satu perbahasan melalui surah Az-Zalzalah. Zahir Hadis. Okey. Saya tak pasti sama ada yang saya faham ni kena tak betul dengan soalannya lah. Tapi harap-harap kena lah. Masa kena. Kalau tak kena tu minta maaf banyak. Baik. Bila saya sebut tentang zahir hadis, maknanya jangan ambil hadis yang mana terjemahannya sedemikian. Maknanya jangan kita baca hadis sekejap. Balik bila ni? Nak gerak balik bila? Ya? Ni nak gerak balik bila? Lewat sikit kot sebab saya tengah setting handphone saya yang baru. Oh, tukar nombor tu. Problem sikit nombor. Nanti orang rumah sekali ikut kan? Balik? Rumah memang nak rumah. Oh, okey. Yang imam saya pun saya... Okey. Okey. Bila saya sebut zahir hadis, dia dalam kaedah belajar hadis, saya tak tahu lah siapa bertanya sebab muka saya pula. Saya seorang nampak muka saya je ni. Tak nampak muka orang lain. Mana? Tapi tak apalah. Dia rasa macam cacat penglihatan kan tengok muka sendiri bercakap. Tapi tak apa. Kalau saya sebut zahir, maka nak menunjukkan bahawa kalau kita baca hadis terjemahan, contoh ayat Al-Quran pun jangan difahamkan dengan zahirnya makna ayat Quran. Contoh Allah kata apa dalam Quran? Tajri min tahtihal anhar. Syurga tu di bawahnya ada sungai-sungai. Baik, sungai macam mana yang kita nak gambarkan? Tak boleh kita nak gambarkan. Maka daripada zahir ayat Quran tadi, maka ditakdirkan oleh ulama. Takdir ni maknanya ada takwilnya, ada dia punya perbahasannya. Yang apa terkait dengan sungai. Sungai itu warna apa, sungai itu dia punya perbahasan. Jadi kalau ayat-ayat hadis Nabi cerita tentang ayat ni tadi ni, maknanya 1/4 Al-Quran contohnya. Hadis cerita tentang kelebihan 1/4 Al-Quran. Baik, adakah 1/4 tu pahalanya? Atau 1/4 itu isi dengan Quran? Atau 1/4 tu macam mana? Baik, terkait juga dengan yang Nabi suruh kahwin tadi ni. Maka jangan kita ambil zahir hadis yang mana Nabi suruh kita kahwin dengan ayat Al-Quran. Jadi maknanya setiap satu-satu hadis, contoh yang lain,
Contoh, sekejap Jahan, saya tengah fikir ni apa ni. Okey. Contoh. Kata Nabi SAW, Allah SWT ampunkan, Allah sebut, Allah ampunkan seseorang manusia daripada kalangan umat aku, iaitu Allah mengampunkan dosa, Allah mengampunkan dari untuk aku daripada umat aku 3. Pertama al-khata', yang kedua wan nisyan, yang ketiga wama tukrihu biha, iaitu biha, maknanya apa yang dipaksa. Baik, pertama Allah ampunkan kepada umat Nabi seorang yang kalau buat dia tersalah. Yang kedua yang lupa, yang ketiga yang dipaksa. Baik, dalam bab nak kata Allah ampunkan, contoh-contoh je, bangun-bangun subuh tadi tu tadilah. Sesiapa yang ni contoh. Kita bangun-bangun pukul 8 pagi. Allah terperanjat 1 jam lagi nak mula kelas. Jadi subuh tadi terlepas. Baik, dalam terlepas subuh tadi kan Allah sebut Allah ampunkan orang yang lupa, orang yang tersalah. Maknanya apa? Dia memang tak bangun, salah dia lah, tapi tersalah, memang tak sedar. Jam loceng kat kanan, kiri, dekat kaki, dekat lutut, semua loceng berbunyi, memang tak sedar. Dia yang kena turun tu iza zulzilatil ardu zilzalaha, baru sedar tu. Baik, nak katanya tak sedar ni, maka dia bangun-bangun pukul 8 pagi. Maka saat dia bangun tadi, oleh sebab dia tersalah, al-khata', maka Allah ampunkan dosanya. Maka ni yang diampunkan apa? Dosanya. Tapi hukumannya tetap berlaku. Contohnya apa? Dia dah tak sembahyang, tapi wajib qada. Tapi hadis Nabi pendek je. Nabi kata Allah ampunkan kepada umat aku orang yang tersalah, yang terlupa. Contoh dalam bulan Ramadan, kita tengah minum kan, kita tengah minum. Orang cakap, puasa Ramadan ni, kita terlupa. Allah ampunkan. Tapi kalau dah memang terlupa, dia tegur lagi sekali, yang tu batal puasa. Faham? Dia tengah minum fresh orange kan, minum Ramadan lah, Astagfirullahaladzim, minum sikit lagi kan, sebab tengah rasa macam ujung-ujung dia punya fresh orange tu kan. Yang tu batal puasa. Bila batal puasa disebabkan terlupa dia atau seumpamanya, maka di situ akan ada hukuman yang ketat. Jadi maksud saya, jangan kita faham zahir hadis tu, bukan ada hadis-hadis yang cerita tentang zahir atau seumpamanya. Boleh je kan? Okay, Siapa yang tanya doktor ni? Saya rasa suara macam biasa, macam fobia pula apa? Familiar. 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 See you tomorrow. Okay. Baik, ada soalan? Ada yang nak tanya lagi, boleh tanya. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Izinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pertemuan setiap hari Isnin jam 9 pagi, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, Allah lapangkan urusan dunia akhirat kita, Allah berkati pertemuan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah jadikan setiap mereka yang ada hajat perkenankan, dan mereka dalam keadaan kesakitan, kesusahan dengan kesakitannya, mudah-mudahan Allah sembuhkan insya-Allah. Mereka yang dalam keadaan kesusahan Allah lapangkan, kesempitan Allah lapangkan, Allah mudahkan semua urusan dunia akhirat kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT fahamkan kepada kita dengan ilmu agama. Allah jadikan hubungan kita adalah hubungan yang akan bersatu dengan para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan para awliya Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan hubungan itu akan bertemu dengan Sayyidul Wujud, yaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.